Baru-baru ini, negara kita dikejutkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh media tempatan berkaitan dengan seorang wanita yang bernama Cik Halimah Cik Mot dari Pasir Mas, Kelantan yang memiliki misai dan janggut seperti lelaki yang tumbuh di wajahnya. Sepanjang hidupnya sejak berusia 20-an lagi, warga emas itu perlu menghabiskan masa untuk mencukur misai dan janggutnya yang tumbuh sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu. Semua ini berpunca daripada masalah ketidakseimbangan hormon dalam badannya yang mengubah rupa paras beliau. Tahukah anda apakah abnormaliti tersebut yang boleh berlaku ke atas seseorang wanita sehingga menjadikan mereka mempunyai ciri yang lebih mirip seorang lelaki walaupun mereka adalah seorang wanita tulen? Teruskan bersama Paling Top. Majoriti wanita yang mengalami ketidakseimbangan hormon pada tahap tinggi biasanya mempunyai sindrom yang dinamakan sebagai Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS. Peratusan sindrom PCOS ini untuk terjadi kepada wanita agak tinggi, iaitu boleh mencapai sekitar 26% di kalangan sesebuah komuniti. Namun, bukan semua penghidap sindrom ini akan menampakkan simptom ketara. PCOS berlaku apabila wujudnya ketumbuhan sis dalam bahagian ovari seseorang wanita yang akhirnya menyebabkan bahagian tersebut mula menghasilkan hormon androgen berlebihan sehingga mengubah tahap hormon seseorang wanita. Kebanyakan wanita penghidap PCOS hanya akan mengalami masalah kitaran haid yang tidak teratur atau masalah kulit berminyak dan berjerawat sekiranya mereka mempunyai sindrom ini. Dalam kes-kes yang lebih serius, ekoran penghasilan hormon yang terlalu tinggi, wanita tersebut akan mula mengalami masalah berat badan dan ukuran pinggang yang agak besar berbanding tubuh. Tetapi untuk sekelompok kecil wanita, simptom PCOS muncul secara jelas di mana dia mula mengalami pertumbuhan rambut di bahagian kaum lelaki seperti misai dan janggut. Ada juga wanita yang lebih malang apabila satu badannya ditumbuhi rambut, tetapi itu bab yang berbeza. Pada masa lalu ketika pemahaman kita terhadap abnormaliti genetik masih berkurangan, wanita yang mengalami masalah ini pernah dijadikan sebagai bahan pameran dan pertunjukan untuk tayangan umum disebabkan keganjilan mereka. Wanita yang memiliki misai dan jambang dijaja ke seluruh negara, khususnya melibatkan negara-negara Eropah bagi mengaut keuntungan. Apa yang lebih malang, ketidakterbukaan minda masyarakat pada era tersebut mula melabelkan wanita-wanita ini sebagai pelik. Bagaimanapun, penerimaan terhadap keganjilan ini semakin mendapat tempat di hati orang ramai dari usaha individu yang mempunyai nasib serupa. Individu ini tidak segan untuk mendidik masyarakat agar menerima mereka. Hi, so most of you right now are probably in a state of shock. And I bet you have questions and thoughts in your head that are running at 100 miles per hour. Some of you are probably intrigued, confused, or in an utter state of disbelief. Amazement maybe. And I can even hear some of you shout out, what the fuck is that? And most of you are probably thinking, why does that person have beard, boobs, and makeup? And I can even hear some of you saying, damn, she's fine, and I think I like those people better. Well, let me tell you this, I have a very powerful story to tell full of heartbreak, love, stresses, hurdles, celebrations, but most importantly, self-love and liberation. Penceramah terkenal iaitu Harnam Kaur dari England misalnya mengalami masalah PCOS sejak berusia 12 tahun lagi sehingga mengakibatkan wajahnya mula ditumbuhi jambang dan kumis. Ini menjadikan dirinya yang berketurunan Punjabi dilihat seperti seorang lelaki Punjabi walaupun Harnam adalah seorang wanita tulen. Dari istilah perubatan pula, apa yang dialami oleh Harnam dikategorikan sebagai hirsutism. Pada mulanya, Harnam banyak menghabiskan masa bercukur ekoran rasa malu yang menimpa dirinya sehinggalah dia menyedari apa yang telah berlaku kepadanya perlu diterima sebagai sebahagian daripada dirinya yang normal dan tidak perlu diubah atau diperbaiki. Dia kini diiktiraf sebagai wanita pertama termuda dunia yang berjaya menyimpan janggut penuh.
Dalam situasi yang lebih ekstrim, ada juga individu mengalami masalah yang dikenali sebagai hypertrichosis, di mana rambut tumbuh dengan lebih ekstrim sehingga ada kalanya menutupi muka. Perlu diperjelaskan, hirsutism dan hypertrichosis adalah tidak berkait antara satu sama lain. Sindrom yang lebih dikenali sebagai sindrom Ambrose ini boleh berlaku kepada kedua-dua jantina disebabkan oleh kecacatan yang terjadi pada bahagian kromosom seseorang individu. Dalam sejarah dunia, ada seorang selebriti yang bernama Barbara Van Beck dari Jerman yang hidup sekitar abad ke-17. Dia digambarkan mempunyai kondisi yang unik, iaitu mempunyai rambut bukan sahaja di bahagian misai dan janggut tetapi di seluruh wajahnya. Kondisi ini membuatkan Van Beck menjadi terkenal dan mula melakukan pertunjukan muzik di serata Eropah serta dijadikan bahan berita oleh wartawan. Selepas trend populariti beliau tamat, nama Van Beck mula sepi sebelum dipercayai meninggal dunia pada penghujung abad tersebut. Ada satu kes yang lebih dekat dengan negara kita, iaitu seorang wanita dari Thailand yang bernama Supatra Sasupan. Supatra kini bergelar pemegang rekod sebagai wanita paling berbulu. Dia mengalami masalah hypertrichosis ekstrim sehinggakan seluruh badannya berbulu. Dilaporkan kali pertama semasa wanita itu menyedarinya adalah ketika beliau berusia 11 tahun, iaitu pada tahun 2011. Supatra telah melangsungkan perkahwinannya pada tahun 2018. Bapa Supatra memberitahu yang anaknya itu masih berdepan dengan sindrom Ambrose namun memilih untuk bercukur setiap hari bagi mengelakkan masalah yang akan terus membelenggu hidupnya terus berlaku, apatah lagi selepas bergelar isteri. Malangnya di saat ini tidak diketahui adakah Supatra Sasupan telah bercerai secara rasmi atau tidak, kerana menurut status Facebook, dia kini telah single. จริงซุปตาสวัสดิ์อายุ10 ขวบค่ะ ขนก็มีตามแขนตามนี้แต่ที่เยอะที่สุดคือที่หน้า